Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang menyertai forum kita pada malam ini. Masa sekarang adalah hampir 8:30 malam dan kita akan mula dalam lebih kurang seminit lagi. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang dapat menyertai sesi kita pada malam ini. Sesi yang saya jangka akan memberi manfaat untuk kita bersama-sama menyelami bidang tentang data, pengurusan data bagi pengurusan pendidikan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan selamat sejahtera dan selamat datang kepada semua yang dapat bersama kita untuk tajuk forum yang merupakan pengurusan pendidikan berpandukan data atau Data Driven Educational Management. Ini merupakan satu siri yang ketiga tentang Connecting Dots Learning, iaitu Minds On. Kita juga ada program Hands On yang dikendalikan pada setiap hari Jumaat dan Minds On dikendalikan secara bersiri. Untuk mengupas tajuk kita pada malam ni, bersama saya adalah seorang saya anggap tokoh dalam bidang pendidikan dan banyak pengalaman. Kalau saya nak bacakan CV beliau mungkin akan mengambil masa. Datuk Dr. Habibah Abdul Rahim, Datuk Habibah semua orang kenal kerana beliau adalah mantan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Tapi itu adalah pada penghujung kerjaya beliau. Sebenarnya Datuk Dr. Habibah pernah juga sebelum tu menjawat jawatan Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran untuk dasar dan kurikulum. Pernah juga menjawat jawatan sebagai pengarah bahagian perancangan dan pembangunan pendidikan atau lebih dikenali sebagai EPRD, Educational Planning and Research Division. Beliau juga pernah bertugas di PADU sebagai pengarah eksekutif dan beberapa bahagian yang lain, tetapi yang paling saya rasa merupakan tunjang dalam tugas beliau adalah 17 tahun di EPRD daripada tahun 1993 dan sampai 2010. So, bila nak sebut siapa yang boleh cakap tentang data dan tentang bagaimana data diolah menjadi maklumat, bagaimana maklumat diolah menjadi tunjang kepada proses membuat keputusan, saya rasa susah nak cari siapa yang mungkin kalau campur semua sekali dekat 20 tahun kalau tak silap saya, Dr. Habibah. Tapi pengalaman saya sendiri bersama Datuk Dr. Habibah kali pertama pada tahun 2006 kalau tak silap saya, kami bersama dengan Dr. Rozia, 3 orang ditugaskan bersama dengan Yang Berhormat Menteri Pendidikan masa itu, Datuk Seri Syamuddin, untuk ke Cape Town. Dan itu merupakan kali pertama saya bertugas bersama dengan Datuk Dr. Habibah. Dan kita dapati bila kita sampai ke situ, banyak kerja yang perlu dibuat. Dan bersama-sama kami sampai pukul 2 pagi, 3 pagi. Dan pukul 5 pagi saya pergi ke bilik-bilik menteri-menteri pelajaran itu untuk hantar jemputan-jemputan yang kita aturkan untuk bersama dengan Yang Berhormat Menteri kita. So itulah kali pertama dan saya dapati itu Dr. Habibah nampak serius, tapi there is the other lighter side of her juga. Orang yang mudah didekati juga. Dan saya rasa kali kedua beliau menumuduga saya untuk jadi ketua makmal bagi persediaan blueprint bersama dengan KPPM masa itu. Dan saya jangka setiap pengalaman saya bersama beliau merupakan satu pengalaman yang amat membina kerana dalam sistem pendidikan kita bekerjasama, kolaborasi sentiasa bagi
meneruskan perjuangan dalam bidang pendidikan. So untuk tajuk kita pada hari ini, saya nak mulakan dengan satu ungkapan atau perkara yang saya telah baca ya. Ada para pakar pendidikan yang mengutarakan bahawa pengurusan pendidikan berpandukan data di pelbagai peringkat seperti dalam sistem kita, daripada peringkat sekolah sampai ke peringkat kementerian. Bahawa pengurusan pendidikan berpandukan data di pelbagai peringkat melibatkan satu rangkaian sumber data yang berkualiti dan sahih serta dapat diterangkan dengan menggunakan bahasa yang mudah difahami agar keputusan yang kita buat adalah berdasarkan asas yang kukuh. Saya jangka bila saya terbaca statement ini, I was thinking, wah, ini merangkumi segala, ada 3-4 konsep yang penting. Yang pertama sekali tentang rangkaian sumber data, yang kedua berkualiti, yang ketiga sahih, yang amat penting, dan yang keempat bahasa yang mudah difahami, dan yang kelima ia menuju ke arah membuat keputusan yang kukuh or better informed decision. So tuan-tuan dan puan-puan, untuk sesi kita pada hari ini, kita akan mulakan dengan penyampaian pembentangan ringkas oleh Datuk Dr. Habibah, lebih kurang 15 hingga 20 minit. Kemudiannya beberapa soalan daripada saya sebagai moderator, dan kemudiannya kita ada lebih kurang 20 minit hingga 30 minit untuk para peserta mengemukakan soalan yang boleh diutarakan kepada yang berbahagia Datuk Dr. Habibah. Saya rasa itu saja daripada saya bagi permulaan hari ini. Kepada semua yang hadir untuk pendaftaran di SPL KPM akan dikemukakan dalam chat oleh pihak urustia mungkin pada penghujung forum kita pada hari ini. So itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada yang berbahagia Datuk Dr. Habibah Abdul Rahim. Saya nak akhiri dengan ini, Datuk Dr. Habibah telah dapat banyak anugerah. Yang terpaling tinggi ialah tahun lepas sebagai tokoh kepimpinan, ya, tokoh kepimpinan. Saya rasa itu adalah puncak lah bagi seorang pendidik. Pencapaian. Tahniah Datuk dan terima kasih kerana dapat bersama kita pada malam ini. Saya serahkan kepada yang berbahagia Datuk. Terima kasih Datuk Dr. Mahinda. Pengenalan yang cukup hebatlah bagi saya. Dicampur juga dengan pengalaman kita ketika di Cape Town itu. Dan mungkin ramai yang tidak tahu kita lobby untuk menjadi tuan rumah untuk CCEM yang ke-17 pada waktu itu. Dan itu adalah kali pertama saya rasa kementerian kita menjadi tuan rumah untuk satu event yang sangat besar, dan kita telah berjaya melaksanakannya sehingga ramai yang memuji Malaysia kerana dapat mengadakan event itu berserta kali pertama. Saya rasa ada 4 sesi forum yang dilaksanakan secara selari. Jadi Dr. Mahinda lah koordinator kesemuanya. Saya cuma menjaga satu daripada sesi forum itu, iaitu berkaitan dengan menteri-menteri lah, peringkat menteri-menteri. Satu pengalaman yang saya rasa sehingga kini kita tak boleh nak lupakan lah, ya, Datuk Dr. Mahinda. Tapi Dr. Habibah nak jaga yang persidangan mesyuarat menteri itu yang paling merupakan hebatlah dalam CCM yang ke-17 yang diadakan di Kuala Lumpur pada tahun 2009. Saya rasa persediaan yang kita lakukan itu adalah sukar, tetapi disebabkan persediaan yang rapi, maka semuanya berjalan dengan lancar. Okey, untuk tajuk kita pada hari ini, saya berkongsi slide.
seperti yang disebut oleh Datuk Dr. Mahinda tadi, iaitu berkaitan dengan pengurusan pendidikan berpandukan data ataupun data-driven educational management. Ini pun Datuk Dr. Mahinda dah tukar. Pada awalnya ia adalah berpandukan bukti ataupun evidence, tetapi dia kata terlalu luas. Jadi data adalah sebahagian daripada evidence ataupun bukti lah, ya. Jadi ada pelbagai bentuk evidence ataupun bukti ini. Data salah satu daripadanya. Jadi jika Datuk Dr. Mahinda tadi ada baca petikan yang berkaitan dengan tajuk kita, saya pun nak tambah lagi perkara-perkara penting dalam apa yang dikatakan sebagai pengurusan berpandukan data itu. Jadi saya memilih ia adalah satu pendekatan membuat keputusan bagaimana dengan menggunakan bukti yang terbaik, dan bukti itu kita gunakan secara teliti, eksplisit dan bijaksana. Ianya boleh didapati dari pelbagai sumber, ya, sama ada daripada kajian, daripada eksperimen, daripada inovasi, ya, data ataupun logik, cause and effect, ya, sebab dan kesan dari akibat daripadanya, ya, dan pelbagai lagi. Dan ia juga boleh didapati daripada sama ada berbentuk kajian, daripada pengalaman, daripada organisasi, daripada pihak berkepentingan. Jadi ada pelbagai sumber. Apakah yang relevan, ya, bagi membuat keputusan tersebut? Dan kenapa kita menggunakan data ataupun evidence ini? Adalah untuk meningkatkan kebarangkalian, mendapatkan outcome yang baik, outcome yang menggalakkan, ya. Kita boleh juga buat keputusan dengan andaian tanpa berpandukan data yang objektif ini, tapi kita tak tahu sama ada kemungkinan untuk mendapatkan outcome yang baik itu. Dan untuk melakukan pengurusan berpandukan data ini, ada beberapa langkah yang boleh diambil, iaitu pertamanya menyoal, ya, menterjemahkan isu ataupun masalah yang kita lihat itu kepada soalan yang kita akan cuba jawab, memperoleh bukti atau data secara sistematik, menilai secara kritis kebolehpercayaan dan kerelevanan bukti ataupun data yang kita gunakan itu, mengagregate ataupun mengumpulkan bukti tersebut, mengaplikasikan bukti itu dalam proses membuat keputusan, serta mentaksir ataupun menilai keberhasilan keputusan yang dibuat. Ya, jadi kita menggunakan data tersebut, dan bila kita dah buat keputusan, kita boleh lihat balik sama ada disokong ataupun tidak dengan data yang kita gunakan tadi. Dan ini kita boleh lihat dalam banyak kajian, tapi saya rujuk satu daripadanya, iaitu daripada National College yang dibuat pada tahun 2010 di UK, iaitu berkaitan 10 strong claims about successful school leadership. Ya. Jadi ia menunjukkan bahawa tak ada satu best fit approach ataupun pendekatan, ya, yang digunakan oleh kepimpinan bagi meningkatkan pencapaian sekolah ataupun meningkatkan keberhasilan murid. Ya. Ianya banyak bergantung kepada konteks yang dihadapi oleh kepimpinan sekolah itu. Tapi yang saya nak beri tumpuan adalah apakah tindakan atau strategi yang paling kerap dinyatakan yang membawa kepada peningkatan keberhasilan murid yang digunakan oleh kepimpinan sekolah dalam kajian ini. Jadi kalau kita lihat graf tersebut, yang paling tinggi, ya, berbanding dengan lain-lain, ya, adalah encouraging the use of data and research. Ya. Jadi kita lihat, ya, dalam mereka melaksanakan pengurusan dan kepimpinan sekolah itu dalam meningkatkan keberhasilan murid,
yang paling penting adalah untuk menggunakan data dan juga kajian. Lebih penting daripada ataupun lebih kerap daripada penggunaan mengajar pengalaman, amalan-amalan ataupun dasar ya daripada budaya sekolah, sumber-sumber dan bagaimana nak allocate sumber-sumber tersebut ya berbanding dengan perkara-perkara lain yang juga penting ya, yang paling kerap dan saya percaya yang paling penting yang didapati oleh mereka adalah dari segi penggunaan data dan kajian itu. Jadi apa implikasinya jika kita hendak melakukan pengurusan berpandukan data ini? Tentunya set kemahiran yang diperlukan, masa untuk mengumpul data, ya, ketersediaan data itu. Saya masih ingat ketika masih berkhidmat di KPM dan pada waktu itu COVID dan kita nak buka semula sekolah selepas PKP, antara isu yang dihadapi adalah bagaimana kita nak bawa balik murid yang tinggal jauh dan perlu berada di asrama. Jadi pada waktu itu kita ada banyak data tentang sekolah, tentang murid, ya, tetapi dalam situasi krisis tersebut, data yang kita ada itu tidak mencukupi, tidak cukup terperinci untuk kita tahu. Contohnya, dalam banyak asrama-asrama kita, berapa katil yang kita ada untuk asrama itu? Adakah katil itu double decker ataupun single deck? Adakah ruang mencukupi jika kita nak jarakkan katil-katil itu? Sebab kita pada waktu itu ada penjarakan fizikal. Ya. Jadi data seperti itu tidak terkumpul, tidak tersedia dan perlu kita dapatkan daripada sekolah-sekolah sendiri, terus daripada sekolah-sekolah. Ya. Jadi itu dari segi ketersediaan data untuk kita nak membuat sesuatu keputusan, ya, yang berasaskan atau berpandukan data. Sumber dan keuangan serta buy-in daripada kepimpinan. Jika kepimpinan, ketua kita, ya, tidak memberi kepentingan kepada data dan bagaimana kita menggunakan data itu dalam pengurusan, maka itu pun sukar jugalah, ya. Tetapi adalah menjadi tanggungjawab kita juga untuk memberi justifikasi berasaskan bukti dan data yang kukuh. Ya. Tadi Datuk Dr. Mahinda ada sebut tentang makmal, ya, dan ianya adalah berkaitan dengan kita merangka pelan pembangunan pendidikan ataupun PPPM 2013 hingga 2020. Jadi saya nak menggunakan ini sebagai satu contoh di mana kita melakukan pengurusan berpandukan data. Jadi dalam kita nak merangka pelan tersebut, soalan pertama sebenarnya dikemukakan oleh Menteri Pendidikan pada waktu itu, di mana beliau menyatakan, ada yang mengatakan sistem pendidikan kita ni baik, tetapi baik sejauh mana baiknya sistem pendidikan kita? How good is good? Jadi dia nak data ataupun baseline kepada isu tersebut. Jadi pertama yang dilakukan, ya, dalam kita nak bergerak ke arah meraka PPPM ini adalah untuk membuat kajian semula sistem pendidikan. Sejauh mana prestasi pencapaian sistem kita sejak merdeka sehingga pada waktu tersebut. Setakat mana prestasi pencapaian sistem kita berbanding dengan negara lain. Bila kita dah tahu, ya, apakah kelemahan, kekuatan yang telah membawa kita ke tahap tersebut, maka daripada kajian semula itu kita memberi keutamaan kepada perkara-perkara, ya, yang perlu kita tangani, kita perlu jawab untuk kita terus melangkah ke hadapan. Jadi kita telah memilih 9 priority ataupun keutamaan. Jadi Datuk Dr. Mahinda sebut tadi, 9 perkara ini dibawa ke makmal
untuk difikirkan dengan lebih mendalam dan apakah inisiatif yang boleh dirangka daripada perkara-perkara tersebut. Jadi Dr. Mahinda, saya rasa bawah makmal berkaitan kepimpinan kalau tak silap saya. Ya. Tapi yang saya nak gunakan hari ini adalah berkaitan dengan jurang pencapaian yang kita lihat, khususnya pencapaian akademik. Dan data pada waktu itu menunjukkan bahawa terdapat variance yang besar antara negeri dan juga dalam negeri. Jadi kalau kita lihat graf yang di sebelah kiri, iaitu bagi UPSR pada waktu itulah tahun 2011 ya, dan juga SPM, kalau kita lihat pencapaian yang tertinggi dan juga pencapaian yang terendah ya, kita lihat variance yang besar di situ ya. 27 poin peratus bagi UPSR dan 19 poin peratus bagi SPM ya. Jadi negeri mana ya murid itu berada ya, ada pengaruhnya ke atas pencapaian secara purata ya. Dan kalau kita lihat dalam sesebuah negeri itu pula ya, pada graf yang di sebelah kanan kita lihat Putrajaya ya, titik yang paling ke depan itu, kerana kalau kita lihat pencapaiannya juga adalah yang teratas, dan yang lain-lainnya kalau kita lihat titik-titik itu terkebelakang. Tapi yang penting di sini bila kita lihat dalam negeri itu adalah line itu makin dekat dengan titik itu, maka lebih rapatlah antara sekolah-sekolah dalam daerah di negeri tersebut ya, dalam negeri tersebut. Tapi makin jauh maka lebih banyaklah variance yang terdapat dalam negeri tersebut, khususnya antara daerah-daerah lah ya. Jadi kalau kita lihat bagi UPSR, Terengganu, Kelantan, Johor kita lihat tak ada, tak nampak line tersebut ya, kerana dekat dengan puratanya. Tapi kalau kita lihat Terengganu dia lebih tersebar dan Kelantan lebih banyak sebarannya ya. Jadi ini menunjukkan ya tahap variance yang terdapat dalam negeri-negeri tersebut, dan kita lihat variance itu lebih besar pada peringkat SPM ya. Ada seperti Putrajaya yang kekal sangat kecil, tetapi bagi yang negeri-negeri yang lain lebih besar berbanding dengan pada peringkat sekolah rendah ya. Jadi apa data ini menunjukkan bahawa di mana, di sekolah mana, dalam daerah apa dan negeri mana ya akan mempengaruhi pencapaian akademik murid tersebut secara puratanya lah ya. Jadi apakah yang kita boleh lakukan dengan data ini? Jadi kita lihat perbandingan dalam sistem-sistem yang berjaya melakukan transformasi, bagaimana mereka dapat meningkatkan pencapaian murid di sekolah dengan cepat. Jadi banyak daripada sistem ini mereka leverage ke atas peringkat pertengahan, dan bagi kita ada kementerian, kita ada peringkat negeri JPN, kita ada peringkat daerah PPD dan kemudian sekolah. Jadi tahap yang paling dekat dengan sekolah adalah daerah ya. Jadi pada waktu itu ya, ketika kita melihat isu ini, banyak peranan yang dimainkan peringkat-peringkat ini adalah kebanyakannya dari segi urusan pentadbiran, daripada kementerian turun ke negeri, ke daerah, ke sekolah, kemudian naik semula ke peringkat-peringkat ke atas ya, ada atas ke bawah, bawah ke atas ya. Tetapi bagi mereka yang berjaya melakukan transformasi yang saya nyatakan itu, tahap pertengahan itu lebih tertumpu kepada menyokong sekolah. Maka kita menggunakan maklumat
seperti itu untuk merangka apakah program atau inisiatif yang kita boleh lakukan bagi memacu dalam peningkatan pencapaian sekolah. Kita lihat juga dalaman dalam negeri, ya, antara negeri-negeri kita pada waktu itu kita lihat kejayaan di Johor, di mana mereka dapat meningkatkan pencapaian di peringkat UPSR, ya, kepada top 5 dalam tempoh 5 tahun. Jadi kita lihat apa dia yang dilakukan di Johor, ya, berbanding dengan negeri-negeri lain yang membolehkan mereka melakukan peningkatan seperti itu. Maka kita telah pun dalam makmal yang disebut tadi merangka program transformasi daerah, ya, untuk memastikan strategi dan juga pendekatan bagi meningkatkan pencapaian sekolah, ya. Dan program ini adalah mengambil kira keperluan tempatan, ya, bukan dirangka, frameworknya dirangka bersama, tetapi bagaimana kita melakukannya perlu mengambil kira keperluan tempatan. Jadi dia ada dua komponen, iaitu sokongan dan juga accountability. Sokongan yang diberi adalah pengupayaan yang lebih kepada kepimpinan tempatan, iaitu perubahan dari segi peranan JPN dan juga PPD kepada menyokong sekolah. Sokongan kepada yang paling memerlukan, iaitu dari segi sokongan dan intervensi yang bersasaran kepada sekolah. Pada waktu itu kita belum lagi dapat menstruktur semula pelbagai peringkat, jadi kita meletakkan sumber di PPD dalam bentuk SISC Plus, ya, School Improvement Specialist Coaches bagi membantu guru, dan SI Partner Plus, iaitu School Improvement Partners bagi membantu kepimpinan sekolah. Ya. Tapi bila kita dah beri sokongan, kita mengharapkan berlakulah sesuatu dan kita perlulah bertanggungjawab. Ya. Jadi adalah komponen accountability-nya. Jadi kita meletakkan asas kepada akses, kualiti dan juga equity, di mana kita ada dashboard baru, ya, bagi memberi tumpuan kepada usaha dalam kepada KPI yang paling penting yang kita sasarkan. Dan kita juga meletakkan disiplin pemantauan penyelesaian masalah dan mengambil tindakan itu sebagai penting, ya, dalam aspek accountability ini. Jadi diadakan dialog prestasi pada semua peringkat, bukan saja kementerian dengan negeri, tetapi juga negeri dengan PPD, PPD dengan sekolah. Dan bagi melakukan keputusan berasaskan atau berpandukan data ini, di setiap peringkat sama ada pengumpulan data, pelaporan, bagaimana nak mengenal pasti isu dan juga area yang penting, ya, untuk diberi tumpuan, ya, bagaimana nak memberi keutamaan dan merancang, dan bagaimana nak melaksanakan, ada template-template bagi membantu, ya, pada setiap langkah tersebut. Dan di sini saya nak menggunakan contoh di mana bila kita sebut ada dashboard dan KPI yang diletakkan dalam dashboard tersebut, KPI ini dipilih dan KPI yang terpilih itu digunakan pada setiap peringkat, ya, supaya kita dapat pantau, ya. Dia tak bolehlah peringkat sekolah lain, peringkat daerah lain, negeri lain, nasional lain. Jadi kita tak bercakap perkara yang sama, ya. Jadi kita pilih yang paling penting dan kita pantau yang ditentukan itu. Dan kecil lah, tak nampak. Cuma itu perkara penting yang saya nak sebut di sini. Dan KPI itu tentulah, ya, perlu diisi dengan sasarannya dan setakat mana, ya, kita update lah setakat mana kita dah capai berdasarkan sasaran tersebut. Contoh di bawah tu mungkin kecil, tapi yang pertama sekali yang di sebelah kiri sekali adalah kita lihat trend pencapaian, ya, sebelum kita melaksanakan pelan pembangunan pendidikan hinggalah pada waktu
dalam data ini ya. Dan yang dipilih di situ masa kita mula-mula merintis program transformasi daerah atau DTP ini adalah di Kedah dan juga di Sabah. Jadi kalau kita lihat data di situ dengan lebih dekat, kita lihat bahawa ketika kita merintis itu pencapaian ya bagi Kedah dan juga Sabah ya meningkat melebihi peringkat nasional ya. Malahan kalau kita lihat dalam negeri tersebut ya juga terdapat peningkatan pencapaian kalau di peringkat UPSR-nya ya melebihi daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan kita boleh lihat dalam negeri itu bagaimana prestasi pencapaian antara daerah-daerah dalam negeri tersebut. Contohnya di Sabah, diwarnakan di situ manakah yang baik, manakah yang sederhana, manakah yang masih lemah berdasarkan KPI yang digunakan. Dan dalam setiap daerah pula kita boleh lihat data di peringkat sekolah, bagaimana prestasi pencapaian bagi sekolah-sekolah tersebut ya. Sama ada bagi UPSR, SPM, tapi kalau itu satu tahun sekali saja ya, masih boleh memberi maklumat, tapi kita ada data lain pencapaian yang kita boleh lihat. Contohnya school based assessment, pentaksiran berasaskan sekolah juga boleh digunakan untuk melihat ya pencapaian. Dan input-input metrik ini digunakan untuk memacu bagi meningkatkan kualiti PDP dan juga bagaimana peningkatan kualiti PDP itu dapat meningkatkan keberhasilan murid pula ya. Jadi kita menggunakan data ini untuk membuat keputusan-keputusan tersebut tertentu, dan selepas dialog prestasi, bila keputusan itu dibuat, maka tindakan seterusnya perlulah diambil, sama ada di peringkat sekolah, daerah ataupun di peringkat negeri ataupun di peringkat nasional. Jadi DTP ni tak lengkaplah kalau kita tak lihat bagaimana hasilnya ya. Ia telah pun menunjukkan beberapa kejayaan dalam meningkatkan pencapaian sekolah dan merapatkan jurang, tapi cabaran masih kekal ada. Contohnya kalau kita lihat bagi UPSR lah, pencapaian antar bandar luar bandar, kita dapati bahawa pada 3 tahun yang pertama pelaksanaan DTP tersebut 2013 hingga 2015 berbanding dengan sebelumnya pada tahun 2012, maka terdapat pengurangan jurang. Tapi seterusnya kita lihat bahawa terdapat peningkatan jurang itu tidak terus merapat. Namun kita lihat pada SPM pula antara bandar dan luar bandar ya, terdapat pengurangan yang jelaslah ya, walaupun ada turun naiknya, tapi secara keseluruhannya jurang itu rapat ya. Berbanding dengan sebelum Pelan Pembangunan Pendidikan 0.61 dari segi ukuran jurang tersebut, sehinggalah 0.38 pada tahun 2020 ya. Saya tak tambah pula 21 dan yang paling terkini ya. Jadi ada pengurangan sebanyak 38% kalau kita convert point tersebut kepada peratus ya. Namun walaupun ada kejayaan ini sedikit sebanyaknya, trend menunjukkan ia tidak mencapai sasaran pengurangan jurang, iaitu pada gelombang yang kedua, akhir gelombang kedua pada 2020, sasaran kita adalah 50% pengurangan jurang luar bandar-bandar dan 25% bagi jurang gender dan 25% bagi jurang sosioekonomi lah, status sosioekonomi. Jadi kita lihat yang saya tunjukkan di sini, jurang antara bandar dan luar bandar ini pun
paling baik di peringkat SPM pengurangan sebanyak 38%, tak sampai sasaran kita. Maka kita ada beberapa tahun lagi bagaimana kita boleh re-strategize ya, untuk mencapai ya, sasaran itu. Mungkin tak boleh, tapi apakah yang terbaik yang boleh dilakukan. Antara cabaran ya, dan apa yang perlu dilakukan untuk melangkah ke hadapan yang saya lihat adalah komitmen kepimpinan utama pada setiap peringkat bagi memacu DTP ini. Jadi jika pada awalnya ada motivasi semangat yang tinggi, ini dah sampai gelombang 3, adakah masih tumpuan itu diberi kepada program ini dan usaha kita untuk merapatkan jurang itu. Ia memerlukan komitmen yang tinggi daripada kepimpinan, termasuklah yang lain-lain yang berkaitan dengan program ini. Memperkukuh kapasiti menganalisis data dan penyelesaian masalah bagi membolehkan perancangan dan pemutusan berasaskan bukti ataupun data ini. Ini adalah sangat penting sebab kita kata dia adalah berasaskan tempatan, ya, konteks sebenar di peringkat akar umbi. Maka kita perlulah menggunakan data itu untuk kenal pasti apakah dia isu dan bagaimana kita nak melakukan penyelesaian yang terbaik berasaskan data yang ada itu. Dan dia tak bolehlah dilakukan ya menggunakan data peringkat makro seperti ini, tetapi di peringkat bawah itu sendiri. Menyediakan intervensi bersasaran dan terbeza berasaskan punca, dan dia perlulah berasaskan root causes ya. Bukanlah andaian tetapi berasaskan data tentang punca sebenar dan bagaimana kita nak meningkatkannya. Mengekalkan ketekalan dialog prestasi pada setiap peringkat dan mengambil tindakan sewajarnya bagi menyokong sekolah. Jadi kalau kita baca dalam banyak penulisan berkaitan dengan kepimpinan, ya, bila kita menggunakan data ataupun bukti ni, apa yang dikatakan? Dia kata you must face the brutal facts. Ya, kita tak bolehlah, kepimpinan kita tak bolehlah nak dengar perkara yang baik saja. Tetapi data tu menunjukkan apa? Ya, dia memberi kita fakta, maklumat tentang sesuatu perkara yang kadang-kadang bukanlah seperti yang kita harapkan, ya. Tapi bagaimana kita nak menghadapinya, itu yang penting, ya. Dan jika saya mulakan tadi tentang pentingnya data, ini satu lagi sumber daripada McKinsey juga tahun 2017 tentang kepimpinan juga. Peratus kepimpinan memilih setiap kemahiran sebagai satu daripada 3 kemahiran terpenting yang diperlukan untuk menjadi pemimpin yang baik, ya. Jadi seperti tadi kajian di UK, understanding and using data itu adalah penting, ya. Kemahiran yang penting, ya. Tadi menggunakan data dan juga kajian, ya. Ini melihat kemahiran apa yang penting, ya, dalam kepimpinan, ya. Tapi kalau kita lihat perkara yang dilihat sebagai penting di Malaysia, ini boleh kita dapati dalam buku PPPM itu sendiri. Tentang data itu bukanlah perkara pertama, kedua, ketiga, tetapi kita boleh lihat kedudukannya yang lebih ke bawah, ya. Jadi kalaulah penggunaan data itu penting bagi peningkatan standard, kualiti kepimpinan dan pengajaran, jadi penggunaannya tidaklah diberi begitu tinggi keutamaannya di Malaysia berbanding dengan kita lihat sistem lain, ya, yang dapat meningkatkan pencapaian sekolah ataupun keberhasilan murid. Bila saya sebut data tadi, sebenarnya kita ada banyak data, ya. Kalau nak kata data tak mencukupi, sebenarnya kita ada banyak data, termasuklah pentaksiran, ya. Tapi penggunaannya bagi meningkatkan keberhasilan ataupun outcome pembelajaran itu amat terhad. Dan ini kita boleh lihat dalam laporan Malaysia Economic Monitor oleh Bank Dunia
realigning human potentials pada tahun 2018 ya. Dia kata making better use of assessment data and integrating assessments into the teaching process ya. Jadi dalam laporan tersebut mereka menyatakan bahawa kita sebenarnya ada banyak data tetapi penggunaannya itu kurang, khususnya ya dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan bagaimana kita boleh meningkatkan lagi proses tersebut ya supaya ia dapat tertumpu kepada peningkatan pencapaian murid itu. Jadi kita perlu sebenarnya juga satu sistem, tak semesti satulah ya, kita perlu ada sistem untuk memastikan data digunakan secara berkesan dan eloklah jika wujud hubungan antara aktiviti pentaksiran dan juga matlamat pembelajaran, standard, kurikulum dan latihan guru yang berkait ini. Bila saya menyediakan slide ni, saya teringat data yang saya gunakan dalam membuat tesis. Sebenarnya saya tak kutip data tu dah memang tersedia. It's a very rich source of data dan dia adalah data daripada US ya, di mana mereka mengikuti kohort lepasan high school ya, selama 10 tahun. Iaitu saya boleh lihat profil mereka, saya boleh lihat pencapaian mereka di akhir high school tersebut dan mengikuti mereka ke college mana mereka pergi, apa bidang yang mereka ceburi, adakah mereka tukar bidang dan akhirnya apa dia kerjaya yang mereka ceburi. So it's a very rich source of data dan data ni dikutip selang 10 tahun ya, selama 10 tahun dan setiap 10 tahun. Jadi boleh contohnya saya boleh bandingkan kohort high school 1971, kohort high school 1981 selama 10 tahun bagi setiap kohort tersebut ya. Dan bila saya guna database tentang murid ini dan mana college dan kerjaya yang mereka ikuti, saya boleh gabungkan data itu dengan data lain. Contohnya data tentang college, apa jenis college ya yang tak dapat dalam data yang pertama, data set yang pertama, tapi saya boleh gabungkan dengan data set yang kedua yang memberi maklumat kepada saya tentang sama ada college itu single sex college atau co-ed college, highly selective college dan sebagainya. Maklumat tentang college yang mereka masuk ya. Dan saya juga boleh gabungkan dengan dataset yang lain yang tak terdapat dalam dataset yang pertama selain daripada dataset kedua tentang college tersebut. Ya, jadi banyak maklumat yang boleh dihubung kaitkan ya. Jadi adakah kita ada maklumat sedemikian dalam sistem kita? Jadi belum nampak dengan jelas lagi lah keterhubungan tersebut yang boleh memberi kita lebih banyak maklumat lagi. Di sini saya nak kaitkan sikit ya, kalau banyak tentang sistem ya dan peringkat-peringkat tentang guru pula. Kalau kita lihat banyak kajian yang dilakukan oleh John Hattie ya. Saya ada bagi beberapa sumber di bawah itu di mana dia melakukan kajian-kajian termasuklah meta analysis dan daripada kajian John Hattie yang nampak baiknya ialah kebanyakan apa yang dilakukan oleh guru bagi meningkatkan pencapaian murid itu sebenarnya berkesan. Tetapi keberkesanan itu terletak dalam satu kontinuum ya, daripada rendah sampailah kepada tinggi. It's a continuum ya. Jadi kalau kita nak keberkesanan yang tinggi, kita boleh lihat apabila pembelajaran itu kelihatan, iaitu visible learning.
Dan John Hattie menyatakan visible learning itu guru tahu pembelajaran berlaku. Jadi guru perlulah ada maklum balas, perlulah ada maklumat bahawa pembelajaran itu sebenarnya berlaku. Dan murid tahu apa yang hendak dilakukan dan bagaimana untuk melakukannya. Dan kualiti guru dengan impak atau keberkesanan yang tinggi ke atas pembelajaran adalah yang bersemangat dalam membantu pembelajaran murid, memantau impak mereka, impak guru ke atas pembelajaran murid dan menyesuaikan pendekatan yang digunakan daripada maklumat pemantauan tersebut, jelas tentang apa yang dikehendaki murid belajar, bentuk hubungan dengan murid yang ini. Menggunakan pengajaran berasaskan bukti ataupun data, ya, bukan andaian ataupun ikut suka hati sajalah, ya. Murid faham ke tak faham, kita telah pun melaksanakan tugas kita dalam sesi pengajaran dan pembelajaran itu. Sebenarnya tak cukuplah, ya. Sebab kita perlu tahu sama ada pengajaran dan pembelajaran itu berkesan ataupun tidak, dan bagaimana kita nak terus memperbaiki pengajaran itu secara aktif. Jadi saya nak berhenti setakat ni dulu, Datuk Dr. Mahinda. Terima kasih Datuk Dr. Habibah, kerana saya rasa cara Datuk Dr. Habibah mengupas tajuk kita hari ini sememangnya kena kepada sasaran, kerana bermula daripada educational blueprint dan terselit dalam itu sebelum tu the district transformation program, dan bagaimana Dr. Habibah gunakan contoh, ya, UPSR dan SPM dan dikaitkan dengan peranan PPD khususnya dan impaknya PPD ke atas sekolah dengan disokong oleh JPN. Apa hasil daripada kajian itu, bagaimana sokongan dirangka atau intervensi dirangka, dan intervensi itu tidak begitu saja tetapi ditunjangi oleh accountability yang kukuh, dan ada pula pemantauannya dengan dialog prestasi, dengan cara pemantauan dashboard dan sebagainya, bagaimana data itu keserasian data itu diutamakan, dan bawa pula ke bagaimana nak mengolah strategi. Sebab kita sudah ada data dari masa ke semasa, tapi macam mana nak olah strategi, di mana komitmen kepimpinan, kepentingan data mikro supaya kita tidak terbawa oleh ungkapan one size fits all. Apa yang berlaku di satu pelusuk dekat Sabah mungkin tak sama dengan apa yang berlaku dekat Kuala Lumpur. Dan yang saya rasa kita dengar ialah face the brutal facts. Face the brutal facts itu kita menghadapi apa dapatan yang sebenar. Kalau itulah yang data yang kita peroleh mencerminkan sesuatu, maka kita mula jadilah think tank, pasukan pemikir itu untuk fikirkan kehadapan bagaimana kita nak menyelesaikan. Dan saya rasa itu, saya harap para peserta yang ada bersama dapat melihat laluan perbincangan kita, perbincangan yang disampaikan oleh Datuk Dr. Habibah dengan alunan cerita, ya. Kalau anda ingat, saya mulakan bahawa kita ada data yang sahih, tapi nak sebut dalam bahasa yang mudah agar kita fahami, dan seterusnya kita ke re-strategizing atau nak buat keputusan-keputusan yang baru. Saya rasa itu cukup tepat. Dan sekarang saya ada beberapa soalan yang saya nak kemukakan kepada Datuk, dan
saya rasa banyak soalan yang saya nak tanya. Tu sebagai moderator, Datuk sudah jawab. Saya tak mau tanya tentang kepentingan data dan sebagainya. Tapi saya nak mulakan dengan satu yang nampak lebih lighter, lebih personal. Soalan saya ialah dalam kerjaya Datuk dalam bidang pendidikan, bilakah atau detik-detik awal di mana Datuk dapati kepentingan data dalam bidang pendidikan? You spend 17 years early part of your kerjaya, dan ramai sekarang guru dan berada di PPD, mereka berada dalam awal kerjaya mereka. Bagaimana Datuk dapat you could build your career and boleh serasi dengan data. Some people anggap data ni very dry area. So mungkin Datuk boleh kongsi sedikit. Saya rasa Dr. Mahinda, dia bagi saya lah, mungkin orang lain-lain, tapi bagi saya percaya dia daripada sekolah lagi. Bukan saya disebabkan saya dalam pendidikan saya nak kata sekolah, tapi sebenarnya begitulah realitinya. Sebab saya sains student, pada waktu itu ada science stream, aliran sains. Sekarang tak ada. Sekarang kita ada elektif, bukannya streaming. Tapi pada waktu itu memang ada sains dan sastra. Jadi saya murid sains lah. Jadi saya ambil subjek-subjek sains tulen tersebut. Jadi pada waktu itu juga ada praktikal, dan praktikal itu pula sebab saya ambil MCE pada waktu itu, saya second last batch. Praktikal itu juga sebahagian daripada MCE. Sepanjang mengambil degree tu memang buat praktikal lah, eksperimen lah. Jadi saya memang daripada bangku sekolah hinggalah ke universiti, memang menggunakan data untuk buat untuk inquiry, untuk buat inference dan seterusnya, membuat kesimpulan lah. Jadi bagi saya data tu penting. In fact, bila masuk ke kementerian, antara tugas yang pada awal-awal kita diberi, kementerian ni banyak kena buat speeches. Bagi saya susah nak buat paper tu, senang sebab saya boleh justifikasi mengguna itu. Tapi nak buat speech ni dia ada lenggok tertentu dan tak semestinya berasaskan data, tapi apa dia yang kita nak sampaikan itu ada lenggok-lenggok tertentu. Bagi saya amat susah lah, saya kena belajar daripada sifu-sifu pada waktu itulah. Tapi bila berada di EPRD seperti yang disebut tadi, lama, sebenarnya saya tak pernah berada di unit data, tapi saya ada di penyelidikan, di dasar, di unjuran, di perancangan yang semuanya menggunakan data, menggunakan kajian ataupun data lah untuk membuat sesuatu. Kalau kajian bagaimana mendapatkan data tu untuk sesuatu topik atau perkara yang dikaji. Kajian tu pula feed kepada sama ada dasar ataupun perancangan, jadi bagaimana nak menggunakan data-data tersebut dalam kita nak merangka dasar ataupun perancangan. Jadi sentiasa, dan bila buat, sebenarnya saya bukan terlibat dengan pelan pembangunan pendidikan saja, tapi pelan yang pertama yang saya ingat bila mula-mula masuk selepas habis PhD adalah pelan pembangunan 2001-2010. Kemudian pelan induk pembangunan pendidikan 2006-2010, PIPP, hinggalah itu. Kesemua pelan-pelan ini seperti kita buat dasar dan perancangan, dia adalah nak merangka pelan ini perlu menggunakan data untuk memberi kita maklumat yang betul di mana kita berada, ke mana kita nak tuju, supaya ianya berasaskan realiti dan jangkaan ke mana kita nak tuju itu. Jadi bagi saya data tu sangat penting dan perlu digunakan. Kalau kita tak tahu tentang data, ada orang yang tahu tentang data, dan ada orang yang boleh bantu kita macam mana nak menggunakan data itu. Kalau guru di sekolah tentu ada kemahiran itu dalam kalangan
jika bukan dalam warga Asik. sekolah, Asik. sekolah lain, dan kita ada PLC di mana kita boleh saling membantu untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana apa dia data, bagaimana menggunakan data-data tertentu. Terima kasih Dr. Habibah. Saya mungkin nanti sebelum saya buka kepada soalan daripada, kalau para peserta ada soalan mungkin boleh kemukakan dalam chat atau juga ya paling baik ya kalau dikemukakan dalam chat ya. Saya soalan kedua saya, apakah cara Datuk yang terbaik pendekatan untuk mengurus data dengan efisien lah. Kadang-kadang banyak kali kita disuruh dikatakan reinvent the wheel. Same data dalam kita mempunyai pertindihan ya. Daripada pengalaman Datuk, is there a formula, is there a cara atau nasihat yang Datuk boleh kongsikan supaya kita boleh, sememangnya memang mungkin ada pertindihan, tapi bagaimana kita nak mengurangkan? Sebab saya fikirkan bagi orang bisnes dia tengok return on investment. Bagi kita dalam pendidikan termasuk guru, kita tengok return on energy. Banyak tenaga dihabiskan, banyak masa dihabiskan. Yang penting core business PDP. So kalau kita nak buat sesuatu untuk mengurus data dan dapat menggunakan data itu dengan cara yang terbaik, apakah mungkin pihak kepimpinan di peringkat sekolah ke sentiasa patut arif tentang perkara itu atau sedar tentang perkara itu? How do you minimize pertindihan dan pada masa yang sama optimize data yang ada itu supaya dapat digunakan dengan efisien? Saya rasa itu antara isu yang cuba ditangani sejak 2013 lagi, sebab kita ada satu inisiatif yang berkaitan data seperti yang Datuk Doktor sebut tadi. Dan kita tengok adalah kemajuan yang telah pun dibuat. Contohnya you have the single sign on, you have reduced variables dalam berbagai dataset yang dikumpul ini, so that dia tak bertindan-tindan. Dan kalau kita lihat itu, kalau masih ingat isu beban tugas guru, antara yang ataupun langkah yang diambil bagaimana kita nak mengurangkan dari segi pengisian data-data ini. So itu adalah salah satu usaha dalam inisiatif yang diberi keutamaan dalam pelan pembangunan pendidikan. How do you make the data as well as pengisian data itu lebih mudah dan lebih efisien lah. Efficient means kuranglah pertindihannya, only the necessary data, sama ada berkaitan sekolah, murid ataupun guru. And I think before I left the service, kementerian juga telah melihat tentang enterprise architecture, dan sekarang juga kementerian saya rasa mengambil langkah nak melihat semula enterprise architecture itu, di mana salah satu perkara yang diberi tumpuan adalah dari segi pengurusan data itu. Bagaimana kita ada more efficiency antara data-data yang dikutip oleh bahagian-bahagian, dan juga bagaimana kita boleh mengurangkan dan mengelak duplikasi data tersebut, antaranya lah. Saya rasa Datuk dah menjawab. Saya tengok ada satu soalan daripada Fazlin. It's about time that the Ministry of Education to have business intelligence analysts to assist decision makers in understanding extensive data available. So mungkin apa yang Datuk sebut tu ada kaitan from a perspective tentang business intelligence analyst. Ada satu soalan di sini saya akan kemukakan kepada Datuk. Soalannya,
how do we, daripada Jagdev Singh, how do we overcome the challenges of data collection in classrooms, especially transparency in PBD? Saya kira adakah dia isu berkaitan dengan kutipan data ataupun PBD itu sendiri. Maybe Datuk boleh jawab dari perspektif data lah. Bila saya menggunakan PBD itu dalam dialog prestasi, seringkali yang kita buat andaian bahawa maklumat yang diberi berkaitan dengan PPD itu adalah betul. Sahih. Yeah. Sebab itulah antara yang kita boleh gunakan untuk melihat bagaimana perkembangan murid dengan lebih baiklah. Sebab kalau kita guna UPSR pun dah tak ada. Kalau kita guna SPM, maka dia once a year only. Tak boleh nak lihat perkembangan sepanjang tahun itu. Tapi adakah pentaksiran bilik darjah itu ada moderation antara satu kelas dengan kelas yang lain bagi subjek tersebut, bagi grade tersebut, dan bagaimana bila dibandingkan dengan kelas lain di sekolah lain. So that moderation, mungkin termanya ada yang lebih canggih, saya tak tahu, but I call it moderation. How do you moderate that supaya boleh dibuat perbandingan? Sebab seringkali pentaksiran bilik darjah ni digunakan oleh guru untuk kumpulan murid tersebut. But how do you then use the same information to compare with other groups of students in other classes in other schools? Itu satu isu lah bila kita nak gunakan PBD ini. The other one adalah, adakah PBD itu menggunakan the learning outcomes ataupun the learning standards yang ditentukan, ya. Jika lari, maka the comparison pun akan lari jugalah, sama ada untuk dari segi pencapaian individu murid itu dan lebih-lebih lagi bila nak bandingkan dengan murid-murid yang lain. Kemudian dari segi what's the question? Nak kutip data tu, saya rasa jika ia dilakukan dengan terbaik, secara terbaik, berasaskan the learning standard yang telah pun ditetapkan dan guru tahu bagaimana nak menggunakan learning standards itu, jujur, berintegriti dalam melaksanakannya, maka kutipan tu bukanlah satu isu. Tetapi melaksanakannya. Saya masih ingat bila saya buat masters dulu, 1992-93, pada waktu itu, ia adalah satu isu yang besar di UK pada waktu itu. Ada paper yang saya ambil untuk school-based assessment, bukan bilik darjah, school-based assessment, di mana empowerment tu, pengupayaan itu perlu diberi kepada guru. So guru perlulah berintegriti dan tahu bagaimana nak menggunakan pentaksiran itu sendiri, bagaimana nak melakukan dan menggunakan taksiran itu sendiri berasaskan learning standards yang telah pun ditetapkan. Jika tidak, maka untuk pencapaian seseorang murid tersebut ataupun nak buat perbandingan, ia menjadi sukar. Terima kasih Datuk. Saya rasa empowerment, integriti seperti yang disebut Encik Jagdev. Tapi saya tertarik dengan apa yang Datuk sebut, ya, bahawa itu pada tahun 1992, school based assessment masa itu, dan ia mengambil masa yang lama untuk perkara ini dibudayakan agar setiap pihak rasa selesa, pihak guru, pihak kepimpinan, pihak stakeholder, ya. Kenapa seorang anak itu, kanak-kanak itu diletakkan pada satu standard berdasarkan pertaksiran bilik darjah tu diterima. Maka kewibawaan guru tu menjadi satu yang boleh kita anggap bahawa
that culture menerima penghormatan daripada semua pihak, that the teacher, apa yang cikgu tafsirkan bagi pelajar itu adalah tepat. So mungkin ini pandangan saya saja sebagai moderator, Datuk, ia akan mengambil masa sedikit. Bagi semua pihak, tapi semua yang Datuk sebut tadi itu saya rasa sentiasa perlu diberi perhatian. Ini we cannot police people. Setiap masa pengetua ke guru besar tak but you can have your check and balance. Macam Datuk sebut tadi, moderation dan sebagainya. Tapi kita tak boleh berada di setiap tempat. So this integrity itu adalah satu perkara yang harus ada pada setiap individu. Saya rasa itu dari zaman dahulu pun integrity, kita masuk ke kelas bukan saja pentaksiran, mengajar dengan efisien, efektif, dan Datuk sebut tadi to know whether pembelajaran berlaku atau tidak dalam kelas. There must be a way of monitoring this data that indicates, dan maklum balas itu kembali kepada pihak pengurusan sekolah supaya pengurusan pendidikan itu tak lari daripada hala tujunya. Kita masih menunggu kalau ada soalan lain, tetapi I just want to add a little bit. Boleh, Datuk. At that point of time, bila nak memberi pengupayaan kepada guru, they were debating whether to turn back to paper and pencil. That's how hebatlah perdebatan pada waktu itu. Di UK itu ya. Ya, kekhawatiran untuk memberi penurunan kuasa itu kepada guru menentukan prestasi pencapaian murid berbanding dengan paper and pencil yang lebih objektif biasanya dari segi pentaksiran itu. Dan kalau kita lihat bagaimana pentingnya data ataupun maklumat sebenar bagi seseorang murid itu, bagi kita guru membantu murid itu dalam pembelajarannya. Contohnya lah, kita sebut tentang inklusif dan juga kita sebut tentang no child left behind. Yeah. Tapi bila kita menghadapi murid kita, adakah kita melihat individu murid tersebut? Dan bila kita sebut inklusif, ia bukanlah bermakna dalam konteks kita biasa kita sebut murid berkeperluan khas, yang cacat penglihatan, yang kekurangan deria tertentu. Tapi sebenarnya inklusif tu bermaksud setiap murid tu ada keperluan dia yang tertentu, adakah kita boleh memenuhi keperluan itu? We must be inclusive of everyone. So saya baru-baru ni bercakap dengan Finland, I think you know her, our World Bank lady. Dr. Aya? Dr. Aya? Aya, she mentioned you. She mentioned. So jadi dia pun banyak cerita tentang inklusif ni, dan satu perkara yang saya nyatakan dia ialah saya lihat Finland ni jurang antara bandar dan luar bandar. Dia pun ada land dan sebagainya. Is zero. Bagaimana kita lihat yang every child matters tu, tak kira di mana dia berada, sehingga tak ada jurang antara bandar dan luar bandar itu. That means it's equitable. Dan mereka betul-betul melihat tentang isu inclusivity ini. In fact, saya ada banyak cerita lah. Ada satu thesis, saya masih ingat masa buat PhD dulu. Sebab saya guna data set yang besar, beribu-ribu datanya. Tapi saya tak kutip lah, memang data sedia. But ada saya lihat thesis yang based on a 4-minute video. Dia cuba tentang isu budak ni, kenapa guru dapati budak ni tak ada tindak balas dalam kelas. So they video take a lesson, 4 minit saja video tersebut dan menganalisis. Dan teliti, the reason adalah bukan murid ini tak ada reaksi atau respon dalam kelas. Tetapi bila guru bertanya ataupun guru melakukan aktiviti yang memerlukan murid menjawab, contohnya budak ni bila dia angkat tangan, kepala dia turun. That is
tingkah laku di mana we will always see mana murid yang look up and want to answer, but murid ni dia nak jawab tapi yang kat tangan kepala dia turun. So dia tak pernah dipanggil oleh guru. That is a behavior yang guru terlepas dan andaian ya, membuat kesimpulan murid ni dia tak pernah terlibat dalam apa-apa benda yang dilakukan oleh guru, which is very interesting. That's a PhD thesis. Fantastic. Benda-benda lain saya bagi yang that's the importance of the teacher in the classroom, menggunakan ya, maklumat yang ada berkaitan dengan apa yang berlaku dalam kelasnya dan individu muridnya. Terima kasih Datuk. Saya rasa apa ni, satu perkongsian yang memanglah membawa kesan, and the point macam Datuk sebut tu, the variance dia macam Finland tu, walaupun dia ada di Lapland is still in fact insignificant. So saya rasa banyak perkara yang Datuk sebut itu boleh kita ambil iktibar daripada perkara itu dan menjadi kewajipan pengurus pendidikan untuk bersama ya, Datuk, bersama, because banyak kali Datuk hari ini sebut tentang peranan pemimpin, the buy-in. So buy-in di peringkat sekolah pun mesti ada. Kita tak boleh tinggalkan dan lepaskan saja, maupun di peringkat PPD, ketua PPD dan barisan kepimpinan di situ, dan di JPN dan juga di kementerian. So kepimpinan dan atau pihak pengurusan dengan anak buah mesti bersama dalam bila melihat this topic of data ni, supaya kita boleh jadi satu think tank yang kecil di peringkat tertentu bagi mengupas strategi yang seterusnya. Datuk, saya tak nampak ada soalan dekat ni, tapi kecuali ada komen, moderasi penting dalam konteks penjaminan kualiti kutipan data ya, oleh Encik Malik. Soalan saya, Datuk, pandangan Datuk, jika ada penubuhan institusi seperti Institut Penyelidikan Pendidikan di bawah sistem pendidikan kita yang berfokus kepada mengumpul data dan membawa makna dan naratif tentang maklumat dari data tersebut, adakah ini akan membantu umpamanya EPRD dan lapisan kepimpinan pendidikan negara dalam mengurus pendidikan negara dengan lebih mudah berbanding membuat kajian bila timbul isu ad hoc? Walaupun EPRD, saya tahu Datuk terlibat, you mentioned that you had been in unit penyelidikan dan sebagainya. Tapi kalau kita ada satu institusi dengan 200 pakar, mungkin dengan PhD dan sebagainya, mereka yang sentiasa ongoing, tak perlu tunggu macam Datuk sebut tadi, 10 years data is collected tentang pelajar and then it's continuous, kita boleh buat meta analysis tentang data itu. So if we have an institute yang fokus mainly on research, bila-bila kita perlukan data, it is all there. Data yang sahih, data yang terkumpul dari masa ke semasa, data yang boleh membantu buat informed decision. Do you think we need an institution for that? Kita pernah buat satu kertas bagaimana kita boleh mengadakan institusi seperti ini pada waktu 1990-an lagi, di mana pada waktu itu kita banyak bekerjasama dengan NIER di Jepun dan juga KEDI Korea, yang mereka merupakan institusi sedemikianlah yang berkaitan dengan pendidikan, penyelidikan pendidikan, berkaitan dengan pembangunan pendidikan. Jadi EPRD pun pernah berfikir untuk menjadikan EPRD kepada sebuah institusi seperti ini.
jika bukan keseluruhan fungsi EPRD pun sebahagian daripadanya yang boleh menyokong seperti yang Datuk Dr. Mahinda sebut tentang pengumpulan data, tentang kajian, perkara-perkara seperti itulah. Tetapi tak ada kita sebut buy-in lah, tak ada buy-in pada waktu itu. Tapi pada waktu sekarang kalau kita lihat kepentingan data atau maklumat itu dalam era sekarang ini mungkin boleh kita revisit perkara tersebut. Ya. Okey. Terima kasih Datuk Dr. Habibah. Kita ada satu soalan daripada Nurlina On Abdullah. Time and energy is a hindrance. How do we actually train the practitioners to view the data and relate to the interventions, to dig deep and to intervene? Saya boleh ulang. Time and energy is a hindrance, right? How do we actually train the practitioners, mungkin right on the ground, teachers or pegawai di PPD, to view the data and relate to the interventions, to dig deep and to intervene? Maksudnya rangka intervention. Yalah, kalau kita memang pentingkan dan tahu kepentingan data itu sendiri, dia perlulah menjadi sebahagian daripada tindak laku kita bila melaksanakan tugas. Tidak kira di peringkat mana pun, dan tak kira sama ada Datuk Dr. Mahinda ada sebut tentang think tank. Yes, you can form that think tank, but at every level dan apa-apa kita nak buat keputusan, dia perlulah berasaskan maklumat yang betul dan terkini, yang sahih lah orang sebut, ya. Jadi sama ada di PPD ataupun di bilik darjah. Malahan di bilik darjah itu sendiri, sebahagian daripada bagaimana kita nak menjadikan PDP itu berkesan adalah berasaskan maklumat, ya, bagaimana kita nak meningkatkan lagi setiap pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam bilik darjah kita. Dan PPD yang menyokong prestasi pencapaian sekolah tentulah perlukan maklumat dan data seperti itu juga. Jika tidak, bagaimana mereka tahu apakah dia situasi sebenar di sekolah masing-masing mengikut konteks masing-masing, dan apa dia cadangan-cadangan penyelesaian yang boleh dilakukan. So at each and every level tu, ya, perlulah dilihat kepentingan data itu dan penggunaannya itu juga adalah penting. Jika dia menjadi sebahagian daripada apa yang kita lakukan, then it will not become something yang beban kepada kita, sebab memang diperlukan dan menjadi sebahagian daripada tindak laku di setiap peringkat ataupun dalam organisasi tersebut. Contohnya lah, kalau guru nak mengajar, guru yang pakar, ya, dalam kajian Hattie jugalah, guru yang pakar atau expert berbanding dengan guru-guru biasa ataupun guru berpengalaman. At each and every point or criteria that you compare with, guru pakar ini melebihi daripada guru biasa atau guru berpengalaman itu. Why? Not because of the subject matter. Subject matter may be the same, tapi bagaimana mereka menggunakan maklumat, bagaimana mereka mempelbagaikan kaedah bila mereka melihat tindak balas ataupun feedback yang dia terima daripada murid ataupun dalam persekitaran bilik darjah. That matters. So how do you know bagaimana nak mengubah jika tak tahu bagaimana murid tu belajar ke tak belajar ke? Dan apakah pendekatan yang paling sesuai? You do reflection. Perkara-perkara seperti itu is part and parcel of the teaching and learning process. Ya, kita sebut tentang kajian tindakan pun untuk practitioners juga. So it shouldn't be a beban, tetapi how you can continuously improve teaching and learning itu sendiri. Itu contohlah. Di PPD juga mereka perlulah menggunakan data-data seperti itu untuk meningkatkan, membantu sekolah meningkatkan prestasi. Begitu jugalah kalau JPN nak membantu PPD at every level.
Dan saya nak tambah, Datuk, untuk pengetahuan Puan Nurlina, bahawa it's no easy way. When you talk about energy and time, memang kita kena cari that time and that energy. Itu menjadi kewajipan kita. So it's not like you think whatever you want to do adalah dalam masa yang sedia ada. Kadang-kala kita kena duduk pada hari Sabtu dan sebagainya untuk mengupas data yang ada ni. Ada pihak swasta, sekali saya ditanya, mengapa lampu dekat kementerian-kementerian menyala waktu malam? They always think that kita yang bekerja dengan kerajaan ni, pukul 5 kita sudah tutup semua dan balik. People do not believe that we actually work beyond. Dan ramai di antara tuan-tuan dan puan-puan ni sebagai cikgu, I know you are in school until 5 o'clock. So kalau untuk soalan Puan Nurlina, we need to find the time because that analysis of the data and making sense of the data is very important. Datuk, kita sudah masuk ke masa 9.50 dan ada satu soalan terakhir daripada pengasas Connecting Dots Learning sendiri. Datuk Dr. Amin sendiri ada satu soalan. So Datuk teruskan. Datuk nak tanya secara live. Terima kasih Datuk Mahinda. Terima kasih Dr. Hamibah. It's a good presentation and sharing tonight. I just bukan juga tanya lah. Just my observation setakat ni. It's very good you bincang tentang data ni. Tapi pemerhatian saya, we try actually from the beginning you just present to us about apa tu kita punya plan pembangunan pendidikan. We try actually to use data at every level, daripada kementerian sampai kepada sekolah. Sebab itu kita embark on our district transformation program itu. Itu one of our strategy to membudayakan data ni. Tapi saya tengok we are in the transition. All the while kita bila kita menggunakan data ni, we always gunakan data at the macro level. Sebab itu budaya penggunaan data at the macro level di kementerian ini, I think is no problem. Sebab apabila dikatakan kita punya pegawai di kementerian yang macro level ini, dia telah menguasai all the competencies and all the culture tentang penggunaan data ni. Tapi bila kita try to pergi micro, the micro ini yang kita struggle sekarang ni. Sebab itu my observation lah, maybe I'm wrong, bila kita pergi kepada memudayakan data di micro, terutama di peringkat sekolah ini, the thinking always mengatakan bahawa bila kita buat begini, that micro level tu bukan untuk dia. Micro level tu untuk makro ke atas, dia untuk ke atas. I think this is satu benda yang I think kita kena address. Actually macam you sebut tadi Datuk, you kata actually di peringkat mana pun dia kena gunakan data untuk kepentingan di peringkat dia. Tetapi now saya perhatikan guru-guru kita dan di peringkat level di PPD pun masih lagi menganggap bahawa data yang dia kutip di peringkat makro tu ialah untuk disalurkan ke atas. I think this is suatu benda yang kita kena address. Itu satu. Yang kedua yang I think, I don't know what do you think, the analysis of data, kutip satu hal, tapi the analysis of data dan juga bagaimana kita membuat tindak susul daripada analisis ini, dia memerlukan kompetensi. Dan saya perhatikan di peringkat rakan-rakan kita, di peringkat PPD dan juga di peringkat sekolah ini, mereka memerlukan support untuk mereka menguasai kutipan, the analisis dan juga tindak susul itu perlu. Dan saya rasa ini bukan satu kerja yang mudah. Dan kita tidak boleh take for granted. You kutip data, you analysis, I think tak boleh. Maksud saya, Datuk, ialah ini memerlukan satu gigantic punya effort dari segi usaha dan juga dari segi memang peruntukan kewangan untuk memastikan mereka diberikan support dan juga
kursus yang berterusan untuk mereka dapat menguasai sebagaimana pegawai-pegawai di perangkat kementerian telah menguasai kemahiran the macro level itu. Dan ini memerlukan masa yang panjang dan ini perlukan perancangan. What do you think? This is my observation lah so far. Saya tengok perhatian sebab itu timbul soal PBD dan sebagainya ni. Betul lah tu, Datuk Dr. Amin. Anyway, you have been my point of reference pun. Dulu bila kita ada masalah dekat PMO pada waktu itu, belum ada padu. Bila kita ada masalah, kita tak ada bos. Bos yang paling dekat Datuk Dr. Amin lah yang banyak membantu kita rangka pelan pembangunan pendidikan itu. Tapi saya betul lah seperti yang Datuk Dr. Amin sebut itu. Tetapi nak kata transisi tak jugalah sebab kita mula menitik beratkan data ni. Saya rasa masa kita buat dialog prestasi, contohnya salah satu inisiatif itu, dan ia dimulakan sejak 2013 itu dengan Tan Sri Ghaffar lagi, kemudian Tan Sri Heer, Datuk sendiri, kemudian saya pun cuba buat juga. Dalam sesi-sesi dialog tu betul kita lihat secara makro, tapi kita juga tanya tentang PPD bawah sesebuah negeri dan kadang-kadang kita jurus juga kepada sekolah di dalam PPD tertentu. Tapi kita lihat mungkin macam kita kutip data untuk MIS, APDM, dia dah lama. Dan adakah kita dah keluar, dah maju daripada kutip data dan salurkan data kepada penggunaannya. Penggunaannya memerlukan kemahiran-kemahiran tertentu. Jadi set kemahiran tu sangat penting. That's why my first slide tadi pun sebut the first thing, implikasinya adalah set kemahiran. Because you need to be able to analyze. You dah analyze, you need to be able to interpret the data. Dah interpret baru boleh translate atau gunakan untuk merangka, membuat keputusan ataupun apa-apa intervensi berasaskan data itu. Kalau kutip saja tak reti nak analisis, kemudian dah analisis dah ada, dah analisis tak tahu nak terjemahkan pula, then it falls short. That's why kalau kita kata prinsip kita DTP itu adalah localized, local, root cause. Tapi data tu ada, but how do they read the data? How do they analyze and read the data so that they interpret correctly and kemudian translate kepada a good intervention untuk menangani the root cause tadi. That is a problem, Datuk. I think that's one of the reason why kita tengok tak banyak bergerak dari segi jurang peningkatan quality is because of that. Perhaps sebab kita nak rely bukan kementerian yang menyatakan this is your solution, tak kena juga. It needs to be localized. Tapi if your locality tak tahu, tak ada the capability to do, maka it will fall short lah. Thank you. Terima kasih. Ya. Datuk Dr. Amin dan Datuk Dr. Habibah. Saya rasa ini forum pertama yang dua mantan KPPM bincang dalam satu siri. Saya tak tahulah, saya tak pernah ada. So tahniahlah kepada dua-dua mantan KPPM kita dalam satu subject matter yang saya jangka adalah close to everyone's heart lah. Yang hadir pada hari ini mereka yang saya jangka rasa data ni dan kepentingan data dan penggunaan data tu memang satu perkara yang walaupun kajian yang Datuk Habibah tunjukkan priority data oleh dalam satu kajian tu di Malaysia tu letak ke bawah, tapi ada studies have shown that data is of number one priority. Datuk, sebelum saya beri kepada Datuk your last message daripada Datuk Habibah kepada semua peserta hari ini, nak anggap sebagai nasihat ke apa, saya saya olah sedikit apa yang kita baca daripada laporan McKinsey yang sebut the quality of an education system cannot exceed the quality of its teachers. Saya nak tweak a bit, saya kata the quality of an education system
cannot exceed the quality of its data. So I think the data drives the whole system. So if you got good data, you can probably have a great system. I don't know, I might be wrong. So I tweak. Tapi Datuk Habibah, your final statement kepada semua peserta yang belum isi SPL KPM boleh buat demikian, dan jangan lupa kita bila Datuk Habibah beri last nasihat atau sharing dalam 2-3 minit, kita akan ambil gambar bersama. Puan Hazwani atau Siti tolong standby dengan semua peserta ya untuk rekod. Okay Datuk, to you the last final message to all of us present today tentang tajuk kita hari ini, pengurusan pendidikan berpandukan data. Saya rasa tak adil you make that statement tanpa beri saya masa nak kupas sikit. No, not my statement, your own statement. I know, Not that tapi you make that statement, I want to react. Oh, you want to react? Okay. We need another CV. I don't know, I just came into my mind. I said, wow, bila saya baca and see, wow, everything is data, you know. Before you come up with anything, everything seems to be tunjang. But even data pun dia masih memerlukan orang itu untuk yes, analisis, menterjemahkannya dan menggunakannya dengan terbaik lah. Jadi bagi saya tajuk kita pengurusan berpandukan data, pengurusan pendidikan. Data itu digunakan bukan saja untuk pendidikan, kalau kita lihat pelbagai bidang dan sektor lain juga menggunakan data. Data tu sangat penting dan data itu khususnya dalam masa ini di mana kita nak meningkatkan prestasi pencapaian sekolah dan juga murid. Jadi di pelbagai peringkat pengurusan pendidikan itu perlulah menggunakan data itu dengan secara terbaik. Tentulah data itu perlu data yang sahih dan relevan dengan mengambil kira isu ataupun masalah yang dihadapi itu. Jadi walaupun guru itu adalah faktor berasaskan sekolah yang paling penting dari segi prestasi pencapaian sekolah dan juga murid, tapi bagaimana kualiti guru tersebut banyak juga bergantung kepada bagaimana menggunakan data itu dalam meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran itu sendiri. Jadi bagi saya, kalau pentingnya data itu dan kita masih kurang mahir dari segi nak menggunakan data itu, maka kita perlulah terus belajar bagaimana nak menggunakannya dan mengaplikasikannya dalam konteks dan kerja kita masing-masing. Yeah, I think Dr. Habibah, you have put it very nicely tentang how is the way forward atau the present times, right? Kita menghormati dan ambil kira segala pengorbanan oleh guru dengan banyak tugas nak buat persediaan untuk PDP. Mungkin cikgu tahun 60-an dan 70-an tidak berbeza daripada zaman sekarang. The present times, data itu merupakan satu di antara banyak tunjang dalam meletak betul sistem pendidikan kita untuk memastikan dia berjalan dengan lancar. So tuan-tuan dan puan-puan, saya bagi pihak Connecting Dots Learning, Siri Minds On mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Dr. Habibah Abdul Rahim di atas kesudian beliau untuk bersama kita pada hari ini. Saya rasa ia membawa manfaat yang tinggi. Kadang-kadang manfaat itu adalah dalam bentuk refleksi untuk kita sama-sama fikirkan dan cuba curate ya, macam mana kita nak mengurus data dalam sistem atau dalam pendidikan. So marilah kita sama-sama ambil gambar. Kalau di Kelantan dia sebut pukul gambar ya. So kita pukul gambar. Hazwani, okey, boleh tolong buka kamera sekejap saja, tak apa. Pakai t-shirt pun tak apa. Ini dah pukul 10 malam dah. So boleh pakai t-shirt pun tak apa. Can you just open up? Encik Malik, yeah, thank you. Encik Niam, boleh buka semua buka, tak apa. Belakang tu boleh nampak dapur pun tak apa. It's okay. Ini dalam pendidikan, ini inklusif lah.
Hazwani, please let us know when you are going to this one. Okay, Datuk. Ready? Bila nak senyum tu, itu yang penting. Okay. Saya kira 1, 2, 3. Okay. Okay. Okay, Datuk. Puan Hazwani, thank you. Terima kasih orang teknikal kita. Terima kasih kepada Hazwani dan Siti, kepada event manager hari ini, Dr. Abdul Hadi daripada IPG Ipoh. Terima kasih. Dan semua yang lain, Dr. Zalina, dia tauke kepada hands-on session yang kita adakan setiap hari Jumaat. So terima kasih kepada semua, kepada pengasas Connecting Dots Learning, Datuk Dr. Amin. Terima kasih kerana dapat bersama juga untuk malam ini. Dan sekali lagi terima kasih kepada Datuk Dr. Habibah dan semua peserta yang dapat bersama kita pada malam ini. Mereka yang tidak dapat boleh lihat dalam portal rakaman sesi kita untuk hari ini. Sekian, terima kasih semua. Terima kasih. Thank you semua. Thank you Datuk-Datuk.